Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, hari ni kita akan belajar cara-cara kita nak trade menggunakan trendline. Okey, macam mana nak tarik trendline tu? Sebab ada yang PM saya malam-malam buta tanya macam mana nak buat trendline tu, tak faham. Okey, sebenarnya macam ni sahaja. Contoh dekat harta ni kita nak trade 30 minit. 30 minit ni selalunya untuk intraday lah ya. Kalau kita swing, selalunya kita guna time frame daily. Kita nak tengok keseluruhan, kita tengok weekly. Contoh, ini weekly dia, kita tengok macam ni. Nampak obviously downtrend. Nampak dia turun ke bawah. So macam mana kita nak tarik dia punya trend line? Dia sekurang-kurangnya kena bersentuh dua candle. Okey. So yang ni boleh ambil trend line. Kita tarik je lah. Atau kita nak tarik dari atas. Okey. Sini satu. Okey. Yang ni dah terkeluar. Kata kita nak tarik betul-betul dari hujung dari atas. So ini kena 1, 2, 3, 4. Kena 4. Macam tu saja. Okey. Kalau kata macam nak kena dia punya ekor ni, toncet dia kat atas ni kan, nak kena body dia, tak kisah sebenarnya. Ada orang yang prefer buat toncet. Okay. Kalau toncet banyak bersentuh, bolehlah gunakan toncet. Kata toncet kejap Okay, ini tetap sama. Kita nak dapat dia punya clue je. Okay. Kalau macam full body macam ni. Okay, contoh kalau kena dekat dia punya toncet tu lebih tinggi, maksudnya kita lebih yakin yang dia betul-betul dah breakout. Sebab kita buat trend line ni, kita nak tahu dia dah breakout. Okey, kita nak tahu dia dah satu lilin yang bullish tu dah breakout. Breakout tu dah melepasi downtrend line BODTL. Maksud BODTL tu breakout downtrend line. Okey, saya nak tunjuk contoh ni. Kata ada candle bullish kan. Satu batang candle bullish mengatasi ni trend line yang bawah ni, downtrend ni. So kalau dia dah ni, kita tahu dah breakout. So kita boleh tanda-tanda lah kat sini untuk kita cari entry dekat breakout. Ataupun satu lagi cara kita nak entry, bila dia dah breakout, mungkin kita tak sure betul-betul dia dah breakout, kita boleh biar dulu dia lepas. Buat sini, contoh kita buat sini, kita buat create alert. Okay, add alert. Okay, katalah bila dia cross sini, dia sentuh sini ataupun dia touch ada touch tak? Kita buat crossing down saya nak buat dia bersentuh. Okay, katalah crossing down ataupun crossing lah. Okay, katalah kita bagi atas sikit, sebab itu nak bagi dia crossing. Bila dia crossing kat sini, dia create alert. Lepas tu, bila dia dah naik kat atas, kita buat crossing down. Maksudnya kita biar je dia lilin ni. Okay, naik. Dia akan turun balik. Dia akan turun test balik. Tempat mana dia breakout tu, dia akan turun balik. Masa tu kita pun masuk. Maksudnya dia confirm dah naik. Macam ni, contoh dia breakout. Boleh jadi false breakout Kalau kata tak ada volume, jangan masuk. Mungkin dia test, lepas tu dia turun balik. So untuk selamat, salah satu cara selamat, biar dia pergi dulu, nanti dia patah balik. Sebab dia memang akan retest balik lah selalunya. Okay, itu je kita tarik, nampak trend line dia. Okay, kalau daily, Allah, dia sama je daily ke hourly ke, sama je konsep dia. Tetap kena tarik dua line kan. Okay, contoh yang ni tadi. Okay, kita nampak bersentuh berapa banyak. Kalau kata tak nampak, boleh buat line. Kalau macam ni serabut kan, nak tarik dari mana ni, boleh kita buat line chart. Okay, line chart bagi dia sentuh. Okay, ambil trend line. Okay, kata kita nak tarik dari sini, kita bagi dia sentuh. Okay, tengok kat ujung atas tu, boleh sentuh lagi yang belakang tu. Kalau boleh, tarik lagi. Bagilah agak-agak sentuh. Dia mesti kena. Okay, nampak? Dia dah bersentuh. Okay. Okay dah tu. Kita tahu di sini kena ada breakout. Selagi dia duduk turun je trend line ni, turun je tak lepas pun lilin tu, janganlah beli.
Macam tu saja. Okey. Kalau lilin biasa, kalau lilin biasa dia yang ni dah terkeluar, mungkin kita akan buat macam ni. Kita takkan buat yang tu dia dah buat apa, purata dia kan. Kalau macam ni mungkin kita akan buat sentuh. Sini akan kena toncet, sini kena badan, sini kena badan. Okey, yang bawah, yang bawah tak kena ni kita susun balik. Okey, tarik bagi kena. Macam tu je tarik timeline. Dia bukannya kata betul-betul tepat kan. At least kena 2. Kalau terkeluar ni, benda-benda yang ni dia dah test lah. Dia test tak berjaya, dia masuk balik. Okay, itu salah satu cara kita guna trendline biasa. Ataupun kita boleh guna channel. Saya lebih prefer channel sebab automatik dia dah turun buat 2-2 terus. Tarik sini, tarik yang bawah. Allah, masuk alert, kacau. Okay, so kita nampak ni kan. Kita ambil, kalau yang channelnya, okay, dia dah sentuh bawah ni. Rebound, dia reject, dia betul rebound balik. Okey, dia tak sampai ke bawah ni, dia pergi kat middle je, middle. Okay, dia tak turun sampai bawah. So dia bermain di atas middle ni saja, middle channel. Itu pun boleh juga tarik guna channel. Kalau cetik 1 minit kita nak rempit, pakai je line chart. Dia tak berapa nak nampak lah kan. Sebab line chart ni sama dengan, kalau 1 minit ni sama dengan ticker chart dekat platform. Ticker chart yang kita duk trade tu. So obviously nampak downtrend. So kita boleh tarik, katalah kita nak buat channel. Tarik sampai bawah tu. Okay. Kalau kata kita nak confirmation ni, kita bagilah yang tinggi ni. Sebab apa yang tinggi tu lebih confirm. Sebab okay, betul-betul candle dah lepas. Kalau kita ambil yang bawah, kita ambil yang bawah sini kan. Sebab kita nak bagi sentuh yang atas. Ini backup sikit, kita dah masuk sekali, tengok dia patah balik. Dia patah balik. So better kita ambil yang tinggi tu lah. Okay. Sebab channel tu, tunggu dia backup baru masuk. Ini 1 minit. Okay, 1 minit tu dia cepat lah. Yang ni memang tak trade lah counter macam ni. So kita ambil yang counter sekarang tengah. Kita ambil cepat. Alright. Okay, cepat tengok dia punya kenaikan dia. Wow. So kita buat macam ni kan. Apa yang berlaku sebenarnya, dia dah break out down trend line. Masa kita nak masuk, kita tunggu. Contoh masa waktu pagi. Waktu pagi dia naik, kita dah terlepas. So kita tunggu dia down. Dia turun dulu. Dia break out down trend line, kita masuk. Kat sini lah kita entry. Ini untuk chart 1 minit. Okay, sini entry. Kalau kita tengok pukul berapa dia start breakout balik kan. Pukul 2.58. Sini kita masuk. Contoh kita dah terlepas. Tunggu, adakah dia akan patah balik? Boleh try EP dekat. Katalah sini terlampau, kata takut dia tak mari, nanti terlepas lah. Takut kita terlepas. Buat atas sikit. Buat kat sini. Tunggu kat sini untuk EP. Okay. Ini untuk kita teknik rempit lah. Okay, itu kegunaan kalau kita nak masuk. Kalau kita nak keluar pula macam mana? Kalau kita nak keluar, buat channel. Ni kan masa dia naik, kita dah terlepas kapal. Tak sempat nak masuk sekali. Ataupun kita dah masuk kan, kita rempit sekali tapi kita tak tahu nak keluar kat mana. Alright. Yang tadi tu kalau kita nak, belum EP, biar tunggu dia turun dulu baru kita masuk. Okay. Yang ni buat channel, bagi dia sentuh lah, bagi dia sentuh. Yang bawah. Okay, yang bawah sentuh, tu dia sentuh yang atas. Okay, bagi nampak dia berjalan tengok ni. Okay, belum berjaya breakout middle channel, patah balik. Berjaya breakout middle channel, dia naik, sentuh apa channel, turun. Middle channel tak berjaya, dia nak tampung kat sini, dia jatuh. Test balik apa channel, turun. Okay, tak apa. So yang ni tak apa, selagi dia tak bocor dia punya channel, kita tak ni kan, channel yang bawah ni lah, kita tak keluar. Sampai kat sini dah terkeluar channel, keluar. So kita TP kat sini. Contoh kita masuk area-area mana-mana lah, kita kejar promo kan, nampak dia naik-naik. Okay, ada volume spike kat sini ke, kita masuk, katalah kita masuk kat sini.
Kita masuk kat sini Okay, katalah kita masuk kat sini. Nah, kita masuk sini harga per turun kan. Tak apalah. Kita masuk pukul 12. Sebab kita nampak, oi dia tengah naik Dia naik pukul 11 sampai ke 12 tu dia naik kan. Jadi kita masuk kat sini. Lepas tu dia turun. Lantak situ lah dia turun. Sebab apa? Dia stay dalam China. Okay, kalau kata yang ni sebab kita dah nampak kat atas tak aci lah kan. Okay, kata tak aci. Tak apa. Buat ambil yang China yang bawah ni. Yang bersentuh dua ni. Sebab sekarang dah ada yang atas. So kita memanglah boleh tahu dia dah sentuh apa. Yang kata kita ambil yang first. Kita ambil yang kat sini. Kita nak masuk yang atas tadi pukul 11 kan. Okay, kita buat macam ni. Yang ni yang first. Kita masuk tadi pukul berapa tadi. Dalam pukul berapa tak kisahlah Masa dia tengah naik tu. Rasa tengok dia dah break up dia punya channel ni. Rasa kita buat channel baru pula. Faham tak? Sebab dia dah break up. Okay. Asalkan dia ke atas tak apa. Ataupun dia mendatar macam ni. Still okay. Maksudnya kita buat panjang-panjang ni. Dia still okay duduk dalam ni tak apalah. Sebab kita pun kata kita masuk area sini. Yang tak boleh adalah. Once dia dah bocor. Contoh dia. Kalau macam ni kita dapat channel. Dia dapat dua kan. Satu channel kita dah entry kat bawah ni. Okay. Lepas tu channel kedua. Dia dah break out. Break out. Kita ambil channel yang latest ni untuk kita TP. Maknanya, once dia dah bocor, kita pun keluar. So, dekat sini lah kita TP. Okay. Dekat sini kita TP. Kalau kata tak, mungkin dia keluar sekejap dia masuk balik, kita tunggu. Tunggu. Kat sini dah, confirm dah keluar lah kat sini. So, kalau kita masuk kat sini, contohlah kita masuk dekat sini dari mana-mana lah kat sini. Mungkin kita masuk sharp betul-betul bawah Mesti kita masuk masa dia agak FOMO agak kejar. Okay, masuk kat sini 975 ke 980 tak kisah. Lepas tu kita nak keluar kat mana? Dekat sini dah confirm. Satu dia dah bocor. Sepatutnya keluar kat sini. Tapi kita takut dia mungkin dia patah balik naik atas channel. Kita tak keluar lagi. So kita tunggu. Okay, ni confirm dah lari daripada channel. Sini dah confirm dah buat satu channel nak turun ke bawah. So, 975 TP 119. Okay. Dapatlah berapa persen? Dapat 22%. Senang saja. Yang ni kalau kita guna 1 minit sini masuk atau kat sini 25 Februari keluar kat sini 4 Mac dapat 22%. Ini kalau kita guna ticker chart. Okay. Ini cepat Masalah yang latest kita ambil balik. Tadi kita lukis yang latest ni sekarang lah. Okay. Dia turun tu kita buat satu channel ke bawah. Dia break up kita masuk. Dia break up sama ada kita masuk kat sini. Dia ada dua choice. Okay. Satu, dia break up kita terus masuk. EP kat sini. Contoh EP kat sini. Terus EP kat sini. Once dia break up terus EP. Ada satu cara lah kan. EP. Allah Akbar. Okay, EP. Okay, EP aku. Macam biasa lah kita buat trading plan. Trading plan je pun kan. Buat je lah ikut suka kita lah. Tak semestinya tu betul-betul tepat. Kita punya trading plan. Okay. 1.040. Okay, EP first buat EP 1 lah. Salah satu cara EP adalah dekat sini. Dia break up, down turn kita masuk. Okay, tak apa. Lepas tu yang terlepas, dia dah naik sampai sini. Dia 1.06. Dah 4 bit. So apa nak perlu buat? Tunggu dia turun balik. Katalah sini terlampau jauh tak macam mana kalau dia tak patah balik. Okay, kita buatlah atas sikit. EP yang kedua. Buat atas sikit daripada ni. Selalunya dia patah balik. Kalau dia tak patah balik, tak ada rezeki. Pergi cari counter lain. First kalau kita nak masuk waktu breakup. Satu lagi kita masuk waktu pullback. EP 2 adalah EP pullback. Okay, silap. Saya kena buat macam ni lah kot. Untuk orang faham. Okay, this one. Lagi satu yang kuning adalah 1045. EP pullback. Okay, EP pullback. Contoh.
bila nak kena. Nantilah. Nanti kita buat dia cross ke bawah ke. Kalau nak buat cross ke bawah, better buat atas sikit harga dia. Okay, kita buat 10.50 lah. 10.50. Alright. EP pullback. Kita masuk bila dia buat pullback. Ini EP breakout. Kita masuk bila dia breakout downtrend line. EP breakout. Saya tulis sebenarnya, saya takut ada orang tak faham. Downtrend line. Okay. Ayat pendek dia adalah, ambil ayat panjang dia. Tunggu sikit. EP breakout downtrend line. Kejap. Ini adalah sebenarnya BODTL. Yang orang duk tulis apa dia bold. Apa dia bold. Itulah breakout downtrend line. Okay. Yang ni EP first kita. Kat sini. Yang ni EP pullback. Terlepas kapal. Dia dah terbang sampai sini. Alamak, terlepas ni macam mana masuk ni. Okay, letaklah EP pullback kat sini. Tengok dia mari tak? Kalau dia mari rezeki lah. Boleh masuk sekali. Tengok berani dia turun bawah. Okay, lupa nak cakap. Kalau dia turun bawah. Okay. Buat balik downtrend line. Okay. Contoh macam mana saya nak bagi contoh ni. Kalau dia turun walaupun kecil, buat je channel kecil. Sebab apa? Takut dia terus turun, faham tak? Okay, contoh mari balik channel. Okay, contoh lah nanti katalah dia turun lah. Kat sini ke dia turun turun. Buat channel kecil Okay. Kalau dia tak turun sampai ke bawah dan bocor, okay, tak apa. Kita masuk kat sini walaupun tinggi, jangan kalah lagi. Tapi katalah dia bocor sampai ke bawah ni. Dia bocor, dia turun, dia bocor downtrend line yang channel ni, keluar. Kita kena ada cut loss. Ini kalau cut loss pakai cut loss mengikut downtrend channel lah. Okay, sini cut loss 10.25. Contoh. Okay, ini contoh cut loss guna guna apa? Okay, sini saya nak tunjuk. Yang ni boleh, ni letak kita punya TP. Contoh kita punya ni satu kita sebab kita guna channel, so kita keluar apa ikut channel. Okay, macam lah kita guna MOB average, kita keluar pun guna MOB average. Okay, saya nak bagi contoh. Allah, sekabut pula dekat-dekat dia ni. Okay, yang ni ada auto auto dia dah siapkan. Dia dah plotkan terus channel. So kita tahu okay, yang ni dah break, dia buat downtrend sekejap tadi. Lepas tu dia breakout. Okay, so ni boleh jadi satu lagi entry. Yang ni yang kecil betul-betul dia zoom in. Yang tadi kita buat besar yang ni dia zoom in. Ada lagi breakout kat sini. Ini auto untuk GBS limited. Limited version nanti saya akan bagi untuk yang siapa dah langgan. Yang belum langgan nantilah. Okay, nanti ada satu special edition ni. Tapi saya tak masukkan dalam yang GBS RM100 tu ya. Okay. Alright. Yang ni bila dia ni dia akan plot automatic. Okay, kalau kita guna channel pula candle biasa. Dia buat sini, dia sentuh yang atas ni, dia buat. So dia automatic. Bila bergerak je dia buat, dia tukar channel dia. Okay, channel dia sentiasa berubah. Kita manually, channel kita tak berubah lah Channel kita nanti kita ubah sendiri bila nampak okey, banyak yang turun ke bawah, banyak sentuh candle dekat sini, okey kita boleh ubah. Okey, kalau yang ni, okey, yang ni nampak dia masih sebenarnya overall dia nak turun tadi kan. Okey, so kita buat satu confirmation. Okey, sini dia dah start mendata. Mendata maksudnya dia sideway. Sideway kat atas lah. Nanti kalau dia buat channel kat atas, maksudnya dia nak going to uptrend. So kat sini salah satu kita boleh tengok. Tadi masa dia turun, sebab apa dia turun sini. Bila mana stosh cross ke bawah, biru cross ke bawah, dia ni pun turun. Dan traffic light pun bertukar. Sepatutnya traffic light
Macam ni, merah, kuning, hijau. Once traffic light dah turun ke bawah, dia cross ke bawah, kita kena keluar. Ini ikut teknik GPS. Okay. Ikut teknik GPS. Kalau masuk, kita contohnya teknik GPS ni lah. Alang-alang dah tunjuk ni. Okay, bila dia cross ke atas, okay, yang ni dia squeeze. Semua line-line turun, squeeze. Lepas tu dia cross up. Merah, cross up, kuning, cross up, hijau. Buat traffic light, 1, 2, 3, masuk. Buy pun akan keluar lah signal buy kat nanti. Sebab dia dah break out. Masuk sini, selagi mana traffic light tu maintain, tak payah keluar. Okay. Kat sini kalau kata yang ni, dia dah bersentuh 2 candle bocor. Bocor 2 line ni. Merah bocor, kuning bocor tu dia menunduk, boleh keluar kat. Kalau sini dia sikit je lah. Masuk kat sini, area sini, TP area, ni bila dia dah bocor. So dapat 3%. Tapi untuk intraday dah okey. Intraday kita ambil 3%, 4%, 5% dah cukup. Right? Okey, katalah ada orang dia jenis yang dia kata selagi mana traffic light ni tak bocor, yang lain hijau, aku stay. Dia tak nak keluar dekat bocor sini kan. Sebenarnya dah bocor kan, dah menunduk. Tapi dia ni nak confirm betul ke yang hijau bocor. Tengok yang hijau bocor sikit je, dia tak keluar. Dan dia dapat lagi profit. Sebab yang betul-betul bocor line hijau tu dekat mana? Sampai sudah tak bocor. So maksudnya dia ni yang masuk tadi tu, dia menggunakan line hijau. Sampai ke sudah lah dia belum keluar. Okay, sekarang dia dah dapat almost senang sikit 12%. Okay, almost 12%. Bagaimana orang yang trade menggunakan trend line? Bagaimana orang yang trade mana? Okay, yang ni dia pun ada outro support resistance menggunakan zone supply demand. Okay, nanti saya cerita pasal ini. Saya nak cerita pasal trend line. Okay, kita dah buat channel. Dia kata tadi dia downtrend. Dia downtrend, dia sideways. Okay, saya nak tunjuk. Ambil yang ni lah, senang. Ada orang confuse kan. Trend line ni dia satu je. Ambil je channel, senang. Dia dah buat atas bawah dah. Mari pula gambar. Lukis sekali. Okay, ni. Okay, candle bersentuh. Yang ni dikira dah terkeluar sebab kebanyakan. Kalau macam ni, atas benar kan. Atas benar macam ni. Boleh juga. Tapi cumanya masa kita tengah ni baru terjadi. So kita punya ni sentuh. Yang ni mungkin sampai kat sini. Downtrend dia. Alright. Lepas tu dia break up. Kalau kita bahaya yang masuk break up yang first adalah dia patah balik dan bocor. Okay, sepatutnya kalau kita masuk sini EP 1050 dan dia patah balik dan bocor, kena keluar. Okay, kena keluar lah. Kena ada kat loss dia. Contoh 105, orang kata 3 bit daripada bawah ni. Okay, breakout kita masuk 105, 3 bit 1035. Contoh yang betul-betul 3 bit je keluar. Okay, keluar. Tak apa, keluar. Nanti bila dia dah breakout balik, masuk balik. Okay, saya nak tunjuk contoh ini. Boleh guna channel ni. Channel. Okay, tarik macam tu. Tarik ke bawah. Sideways. Pergerakannya macam ni. Downtrend, sideways. Sekarang buat uptrend. Turun ke bawah downtrend. Kalau menampak dia macam turun bawah, naik, turun, naik. Macam sideways. Macam kita ni high dia, low dia, high, low, lebih kurang. Ini obviously kita nampak downtrend. Ni obviously dia macam sekata lah pergerakan dia naik turun tu. Dia bukan nampak uptrend. Yang ni baru nampak uptrend. So, kita buatlah satu channel yang macam tu. Tengok lilin semua berkumpul dan ni kita kepung dia dengan channel tu. Okey, yang ni dia dah naik atas, kita kepung dengan ke atas pula. Dia pergi bawah dia sampai situ je. Tak apa, kita tandanya tu dulu walaupun kecil. Katalah nanti dia dah turun, kebanyakan candle turun ke bawah, tarik sikit. Siapa yang betul-betul jaga cut loss, yang cut loss betul-betul 2-3 bit je, okey. 2-3 bit je dia punya, dia kena buat rapi betul lah. Kecil je lah dia punya channel dia. Sini, candle yang kena sini. Kalau bocor sini dah keluar. Kalau yang jenis yang dia punya ni, dia punya cut loss dia besar sikit, mungkin channel dia boleh tarik besar sikit. Cumanya, kalau kita nampak yang dia punya breakout tu,
Lilin mereka sini sentuh dia mereka sini. Maksudnya dua candle kat sini. Kita nak ambil candle mana lagi nak bagi dia besar kan. Nak besar ni mana ada candle kat sini? Mana ada candle kat sini? Candle dia semua kat sini je. Sini. So once dia dah bocor turun ke bawah daripada ni, mungkin kita tunggu beberapa lah. Tunggu beberapa sikit. Confirm dia dah buat macam ni. Katalah dia naik. Okay, sekarang dia tengah naik. Naik. Tak kisahlah dia naik macam mana. Masa tengok dia bocor. Dia bocor, kita pun tunggu lagi. Kok lah dia patah balik. Mana tahu dia patah balik. Masuklah channel balik. Kita tengok dia tak masuk. Nampak okay, obviously dia dah turun. Dia dah nampak pergerakan dia nak turun ke bawah. Masa dia ke atas ni, okay, kita buatlah satu channel atas tu. Dia sideways kat atas. Kat atas ni kita tak panggil kita panggil dia sebagai nak distribution dia nak keluar. Kat bawah ni kalau kat bawah ni walaupun dia sideways dia accumulation. Accumulation tu collection. Orang masih beli. Bila turun ada orang tahan kat bawah. Orang tahan kat bawah tu buyer nak beli lagi. Dia nak beli harga murah. Harga bawah ni kan dia nak beli. Tapi bila kat atas orang yang jual tu tak sanggup nak lepaskan harga tu sebab mungkin dia FOMO, dia beli harga tinggi, takkan dia nak jual sini. Dia pun tahan tu, nampak je lah satu fasa orang tahan. Orang yang beli tu dia tak nak jual lagi murah. Dia tengok terpaksa lah jual lagi murah sebab apa? Tak ada pembeli pun nak beli kat harga tinggi dah. So dia terpaksa lah discount, terpaksa lah kat loss. So kita bila dah bocor sideways ni pula kan dia akan ada sideways. Dia takkan turun sharp terus kan. Yang tu kalau sharp tu selalunya kena scam tu. Ni kan. Macam dia turun. Dia buat sideways dulu baru dia buat trend. Dia takkan berlaku macam ni bukan kata takkan nak jadi tu payah lah. Kita kata dia turun macam ni. Dia turun naik sharp. Jarang-jarang berlaku macam tu. Kalau dia naik sharp, dia turun pun sharp. Dia katalah dia turun 50 sen. Dia naik terus RM1. Dia turun pun kebalik nanti mungkin 20 sen. Maksudnya dia macam mana dia sharp naik, sharp turun lah. Kalau normally dia akan macam ni. Dia naik. Dia buat sideways ke atas. Okay. Lepas tu dia mark down. Dia buat penurunan. Okay. Lepas tu dia sideways balik. Lepas tu baru dia naik. Dia macam tu naik. Sideways sekejap. Okay. Harga bermain-main kat atas. Okay, tak mampu bertahan, harga jatuh. Jatuh, orang beli collect balik. Okay, kutip harga murah. Semua orang serbu. Harga diskaun. Tu push balik harga, markup naik balik. Macam ni. Kan? Turun. Okay, sideways, accumulation, collect, orang beli. Orang push harga naik. Okay, sampai satu tahap, orang start take profit. Dah banyak untung, orang mesti nak jual. Tapi orang yang baru naik kat atas ni, dia mesti nak tahan harga. Sebab tu ada orang nak jual sebab dia nak ambil profit. Dia dah untung RM20,000. Seorang untung RM50,000. Semesti dia nak take profit. Yang dia ni baru untung RM200. Kalau dia jual, dia tak ada untung berapa, sekali dapat rugi. Orang ni akan tahan. Sebab tu dah jadi lakunya fasa kat atas ni. Fasa distribution sideways kat atas ni nak distribute. Dia dah nak distribute. Nak turun dah, nak buat markdown. So dia ada satu pergerakan yang cantik macam ni. Naik, sideways, turun, sideways, naik, sideways, turun. Macam tu. Berterusan macam tu. Naik, sideways, turun, sideways, naik, sideways, turun. Bukanlah secantik ini, tapi dia memang akan buat satu. Ada fasa ni, ada fasa ni, ada fasa ni, ada fasa naik dan turun macam tu. Okay. Kalau dia turun pula, dia akan ada turun, sideways, naik, sideways, turun, sideways, naik, sideways. Macam tu. Allah. Turun balik. Dia akan berterusan macam tu. Faham tak? So, sekarang pergerakan dia adalah naik. Chart pattern nanti kita ajar. Kita ajar sama-sama. Okay, ajar saya bukan untuk guru pun kan. Tapi apa ilmu yang saya ada tu saya share. Kalau salah, insyaAllah nanti belajar balik. Ada orang tegur-tegur tu, okey, perbaharui balik. Okey, sebenarnya salah faham. Kita kena admit kita salah. Kan yang pandai mana kan? Orang belajar buat saham 10 tahun pun boleh buat silap. Kita berapa tahun, takkanlah bijak sangat kan? Okey, so kena admit lah.
Yang baru belajar, tak apa, teruskan belajar, praktis, lukis. Tak ada betul, tak ada salahnya Kata kita nak tarik kat ekor ke apa, lama-lama kita sendiri bila kita dah selalu tarik, oh sebenarnya kena tarik kat sini baru cantik sikit. Kita sendiri mengalami dia. Tapi kalau nak tanya macam mana nak tarik, macam tu je lah. Tarik je, bagi kena bawa apa, 1, 2, 3. Okay, cukup. Dia sekurang-kurangnya 2. Kalau China ni saya tak kisah, dia sentuhnya atas, okey, itu jadi resistant. Okey, cukup 1. Tapi kalau tenderloin yang wajib teorinya adalah 2. Okey. Ini tak apalah, sentuh dah banyak. Banyak. Okey, yang dia dah jadi sideway. Jadi sideway kat sini. Sini breakout. Okey, kalau breakout kita expect apa? Akan buat satu lagi kenaikan ke atas. Contoh tapi saya memang suka lagi channel lah. Saya buat satu dah, saya dapat overall picture dah dia macam mana. Kalau channel kita tengah buat yang besar ni senang kan. Bagi sentuh yang bawah. Ini ada dia pernah buat support kat sini. Yang ni dia buat support sini. Support bertemu resistance ke atas. Dia sentuh sini, dia tak berjaya breakout, dia tak berjaya naik lagi tinggi. Dia tak boleh naik tinggi. Okey, situ ada satu resistance. Okey, cukup. Masa kita tahulah dia naik, dia cuba nak pergi sini tak berjaya, turun balik. Naik, okey, tak berjaya, turun balik. Sini support, naik. Dia akan cari yang atas ni, tak berjaya, nanti turun balik. Tapi still dalam channel uptrend. Tak perlu keluar. Nak keluar bila bocor channel ni, dia keluar daripada bawah. Keluar bawah kan dia buat apa? Kalau dia terkeluar dari channel, dia akan buat sideway kan. Lupa dah. Dia akan buat sideway, dia lalu dia masa dia akan buat downtrend. If dia buat downtrend. Ataupun sebenarnya dia nak buat another high. Okay, dia turun sini. Dia buat lagi atas. Pun boleh. Kita buat lagi channel. Kita tengok, kita ikut harga tu. Kita ikut je dia punya lilin-lilin tu lah. Okey, so macam tu je nah. Sekarang nak jual ke cepat? Nak jual kenapa? Belum bocor. Senang kan trade guna trend line je. Bel trend line keluar. Ini keluar. Kita keluar. Candle breakout, kita breakout. Kita beli. Ni katalah kandang kat bawah ni kat area sini. Dia naik sini tak lepas. Sini tak lepas. Tunggu dia breakout kat sini baru beli. Contoh 100 ke, tak kisahlah 105 ke, kat mana yang kita nampak. Ada orang nak buat yang kat bawah. Dia tak mau pakai ekor atas, dia toncet. Dia boleh masuk cepat sikit. Sekali turun 105. Gitu. Kita masuk lambat 1 bit, 2 bit. Dia setiap trend, apa salahnya? Confirm dia naik atas. Kalau kita beli awal, sekali dia turun balik, dah rugi, terpaksa kat loss. Selalu kalau intraday 3 bit ke bawah tu keluar. Macam tu je. Kalau nak guna teknik lain, boleh. Nanti takut serabut. Kalau teknik lain tu, ambil yang 30 minit lah kan. Nak bagi nampak candle. Candle siap yang 30 minit. Mana candle dah siap 10 minit, 30 minit. Okay, ni candle dah siap. Okay. Okay. Kalau ikut candle, dekat mana kita masuk? Sini. Sebab kan, candle ni, dia dah makan semua yang merah-merah ni. Sebenarnya ikut bullish, cukup makan 2 pun dah cukup dah. Boleh masuk. Lagi nak masuk cepat gila. Satu candle ni, engulfing, bullish, dah makan candle sebelah, dah boleh masuk. Bayangkan kalau yang betul-betul ni. Tapi candle tak siap lagi. Dia punya rules kalau 30 minit. Kata kita kan tengok, candle dah lepas, kenapa tak boleh masuk sini? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sebab apa? Sebab kita kena tunggu candle siap. So, bila candle siap ni candle siap. Satu candle dah settle. Kalau kita nak cepat lagi, tengok 15 minit. Sebab kita sini jadi lambat. Okay. Kalau kita nak cepat lagi, kita tengok 15 minit. 15 minit. Candle settle sini. Candle ni makan tak candle sebelum? Makan kan? Masuk. EP sini. Cut loss. Open dia. Dekat mana dia open? Candle open sini. One di atas ni keluar. Faham? So sini kita adalah kita punya EP. EP TF
15 minit. Kalau kita nak buat satu jurnal kan, kita tulis tarikh. Okay, hari ni 9 bulan 9 bulan 3. Okay, 2022. Mari dah keluar alert ni. Mana? Okay, 2022. Saya sikit tekak. Sebab tu saya tak persihat tadi. Sebab tu saya malas lah nak masuk channel ke grup apa GBS tu. Okay, 9 dan 3 bulan 2. Pukul berapa ni? Pukul 2.30. Kita katalah pukul 3. Pukul 3 petang. Boleh pukul 3 PM. Okay, yang ni kita buat channel. Lepas tu kita screenshot dia ke, save, letak dekat dalam kita punya Telegram journal kita, journal trade. So kita boleh tengok balik nantilah. Okay, sebab yang ni takut nanti kita pergi sentuh, kita pergi tukar-tukar. Sepatutnya ada dalam review je, save je. Dalam drawing ke apa, takut kita main tukar. Saya je main tukar-tukar. Mana dia punya, aku punya journal. So kita letak screenshot. Boleh ambil kat sini. Ini gambar ni, take a snapshot, copy, paste dekat kita punya Telegram. Buat satu journal, settle. Okay, katalah ni kita menggunakan TF 15 minit. TL 15 minit. Okay, TL 15 minit kita bullish engulfing. Kita entry based on bullish engulfing. Yang ni masa kita entry dululah kat platform. Kalau tulis baru nak masuk, terlepas pula kan. Ni lepas tu kita catat. Gitu. Okay, kita masuk based on bullish engulfing. So entry kita adalah bullish engulfing tu pada harga RN satu, tak nak letak RM tak apa, 1.010. Okay, settle. So kita nak tahu kita kat sini kita punya masuk. Okay, di manakah cut loss kita? Cut loss kita adalah sini, 980. Cut loss ni wajib nanti hampa ada duit 20,000, tak cut loss punya pasal turun jurnal tinggal 1,200 je. Contoh, ada orang takut kalau rugi. Dia tu, kalau kat loss sekarang dah rugi 300. Dia lupa kalau dia jatuh lagi jurnal, tinggal RM200 je daripada 20,000. So kena ada kat loss. Nanti dia dah reversal, dia masuk channel atas balik, kita masuk balik. Ambil counter yang kita dah pernah kat loss tu, simpan tepi. Tengok dia dah boleh reversal. Kita dah faham kalau counter tu kita masuk sebab nampak dia dah breakout. Sekali dia tipu kita, dia turun balik. Kita masuk dalam watchlist. Once dia dah buat satu reversal, okay, kita masuk balik. Balas dendam balik, masuk balik. Itu boleh salah satu cara kita masuk balik, ataupun cari je lah counter lain. Kita tak berjaya satu counter ni, jangan give up. Ada banyak lagi counter kat dalam bursa tu. Kat last kita 0.980. Ni tak ada RM pula. RM. Okay, settle. Jadi plan kita siap. Nak TP kat mana? Tak boleh TP lah. Okay, kalau yang ni tak boleh TP, tak ada TP. Yang nak ada TP tu kalau kita buat SNR, support resistor, drawing, teknik tenung kan orang kata. Yang ni tak perlu. Yang ni selagi mana dia tak bocor uptrend. Contoh, selagi mana tak bocor, tak buat sideways, tak buat downtrend, kita tak nampak pergerakan tu trend dia, tak payah. Contoh dia nak jadi, kita nak kena jual kat mana? Katalah dia nanti tiba-tiba dia keluar channel uptrend. Channel uptrend ni dia keluar daripada sini. So dia jadi sideways, gede-gede. Lepas tu dia bocor sideways, keluar. For now is right the trend until it bend. Maksudnya kita ikut je trend. Dia duk naik, biar je lah. Dia naik kat dalam channel, biar sampai dia buat sideways tadi kan cerita. Dia buat sideways, dia keluar, jatuh. Dia keluar dari channel ni, keluar. Mestilah untung. Dia tengah, kita masuk kat sini. Lepas tu dia tengah nak naik. Biar je lah dia naik. Yang penting sini kat loss ni yang penting. Kalau macam ni, dia dah naik tinggi ni, takkan nak kat loss kat sini. Baiklah kita tukar kat loss kita untuk yang untung. Faham? Faham ke tak faham ni? Okay, contoh sekarang, ini masa kita entry kat sini. Of course lah kita punya kat loss kat sini. Sekarang dia dah naik sampai Gunung Ganang ni. Kenapa kita nak kat loss jauh tu? Buat naik sikit. Nanti kita ubah lah. Nanti kita ubah. Kenapa kita bagilah alasan kat kita. Kenapa kita
ubah kita punya cut loss kita. Cut loss tu tak jadi cut loss lah, jadi stop loss ataupun trailing stop. Walaupun dia kena dekat kita punya stop loss, tapi kita EP sini kita masih untung. Dia dah kat atas. Boleh je kita kata macam ni, candle dah siap. Okey, contoh candle dah ada 3 candle kat atas. Kita buatlah yang candle bawah ni pula. Kat bawah ni ke 1, 2, 3. Yang ni tak confirm lagi. Okey, yang ni dah confirm dah naik. Okey, kita letak yang dia ni pula. Contoh. Tapi ni dekat lah. Sini kena sini. Kalau kena sini 1050. Okey. Kalau kata dia patah balik kan, kena kat sini 1050. Itu untuk pasang. Kalau teknik yang trend-trend ni tak ada jual terus tau. Dia kita ikut ni pakai trailing stop. Pasang cut loss tu yang penting. Okey. Sebab kita nak ride je selagi channel atas. Okey, saya rasa situ je kot saya nak cerita. Nanti panjang-panjang tu mungkin tengoklah buat meeting ke, buat video lain ke. Okey, ini saja saya cerita hari ni sebab saya pernah tak apa nak larat ni. 4.30 dah saya nak pergi update BTST. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.